Rukun solat ada berapa? Boleh tak sebut suti-suti? Ini kita jawab dah. Dalam buku ni ada. Dalam buku ni ada. Surat berapa? Kita jawab ni, belilah buku ini. RM12. Muka 54. 13 rukun sembahyang diterang suti-suti. Yang kita baca ingat buku Rami ni, bukan kita tak reti baca hak Jawi. Pasal budak-budak baru ramai nak suruh beli, nak suruh balik tengok di rumah. Faham? Beli je. Kalau tak ambuh pakai gini, pakai hak Jawi semula tak apa. Biar orang tua-tua boleh nada. Yang buku Rami ni pasal nak suruh orang-orang muda ni nak beli kot atas. Tak ada piti kita buat pinjaman boleh. Kutip dia apa. Balik tengok di rumah. Sipang. Gitu. Saya berusia 24 tahun. Akan berkahwin tak lama lagi. Sedap amu. Sekarang ini ada seorang calon isteri yang sama umur dengan saya. 24 juga. Sama-sama jodoh 24. Patutkah saya cari yang lebih muda dari saya untuk dijadikan isteri? Bagaimanakah calon isteri solehah? Dia ada dah kasih nak nikah sekarang dah calon dia. Tapi umur sama dengan dia. Dia tanya adakah patut cari hak lain hak lebih muda? Dia tanya berapa orang dah munak. Dah ada dah calon isteri yang baik, molek apa-apa dah nikah 24, apa salahnya? Lainlah orang ni tak ada calon lagi. Tak ada calon lagi, tak ada kenal seorang pun perempuan dalam dunia ni. Umpamanya kenal mak dia, tok dia. Barulah tanya. Saya nak cari calon isteri. Molek cari sama umur ke hak muda pada saya. Ni ada dah calon. Dah nyanyi ke dia. Dia cari hak lain pula. Kan kita kata hak muda kan, mangi hak 24. Jawabnya, umur tidak ada masalah. Jangan ikut orang Melayu. Orang Melayu ni ada gak buah bodoh je. Bila nikah sama umur, dia kata nikah gitu sama umur. Cakap banyak dia. Bila orang puang tua pada lelaki, dia kata puang tu maknanya tua pula. Bila lelaki muda. Bila lelaki pula tua, puang muda, dia kata lelaki tu galak, bini muda. Bila tikah tahun, hak puang 24, lelaki 25, dia kata sikit sangat tikah. Serba tak kena. Molek dia menikah pagi petang siang malam. Jangan ikut gitu sebab ikut suka jodoh. Kita nak nikah dengan orang puang tua pada kita atau muda pada kita. Cuma ada sebut dalam kitab fiqh, janganlah cari perempuan yang terlampau tua daripada kita. Terlampau tua. Kita umur 25, hak puang umur 85. Kita umur 18, hak puang 58. Terlampau tua, jauh sangat tikah. Kalau Nabi tikah 15 tahun dengan Siti Khadijah. Nabi 25, Khadijah 40. Nampak? Tu lain. Ni terlampau jauh sangat. Makruh. Pasal ada seronok. Bak nikah ingat suruh seronok. Nikah bukan maknanya itu saja seronok. Banyak benda lah. Bukan jimak saja. Mai tu, mau kerja, aku kerja. Nikah gitu kan. Jadi tak apalah nikah ni dulu. Dah calon wanita solehah ni mana baik. Beragama lah. Yang nombor satu, semayang jaga, aurat jaga. Kemudian taat kepada suami. Itu wanita yang solehah. Soalan seterusnya. Dulu saya ada seorang kawan yang normal dan waras. Dulu kawan saya ini suka hisap ganja dan terlampir. Tapi lening kawan saya ni boleh dikatakan gila. Kawan ni. Terlampir biasa ni. Pasal ramai liwat sekretari ni terlampir. Budak-budak muda 21 tahun, 24 tahun. Cakap dengan pagar. Cakap dengan pokok. Ni hospital. Waktu 17. Tanya Messi kata main pay. Orang ni kata obat batuk. Tanya tu sarak tu kan. Tu main tu. Pay kuda. Apa benda ni. Minyak tinang. Macam-macam macam. Jaring kereng. Kawan ni dia kata gila dah ni. Pasal dia cakap dengan tiang api. Dia cakap dengan tiang api. Nampak? Cakap dengan tiang api. Oleh-oleh ada tiang api. Apa khabar? Dia tanya tak? Mana dengan ni? Learning. Kena gamak. Tiang api. Lepas tu cakap dengan motor. Cakap dengan motor cakap tak?
Mutur-mutur dia kata. Mana cerita orang deraka. Nah, cakap seorang lah. Boleh tak tolong jelaskan bila kawan saya dah jadi gini, adakah dia terlepas pada hukum syarak seperti semayang, puasa dan sebagainya? Dan kan dulu dia okey, ibarat macam dia sengaja cari. Jawabnya, gila yang jadi sendiri, keturunan dan yang Tuhan beri, gila itu terlepas. Gila yang kita usaha tak terlepas. Faham? Berdosa dan akan diazab di akhirat nanti. Dan ni tak boleh semayang dah, gila babi dah. Nak, tapi dia yang cari benda ni, maka akhirat dia akan diazab kerana meninggalkan semayang pada waktu gila ni. Hak gila kotor tu, hak daripada muda tu jadi gitu tu, hak tu dak. Masih dak gila wajib semayang, masa gila dia tak tanggung akhirat lagi. Lepas tu hak main pek kuda, main ganja, main heroin berhenti lah. Ramai dah mati-mati. Mati tu mati katok, mati tercabut imam. Duduk dalam api selama-lama. Bagaimanakah semayang hormat waktu? Banyaklah kita sebut ni. Kita buat contoh sekali lagi. Mudah je. Contoh kita duduk dalam kereta, jeng jalan kat Nyamatang. Tinggal masa lagi 15 minit nak masuk maghrib. Asal tak mayang lagi. Kalau turun langgar dia orang, kereta tak jalan kan? Dah nak jalan kita, kereta tuang tak ada. Nak ambil uduk tak ada dalam kereta. Lain ada sing lah kereta kita, dah ada sing. Kita pun guna ni wajib semayang juga supaya tak habis waktu sia-sia. Itu panggil semayang hormat waktu. Buatlah sekadar yang dapat daripada rokok sujud. Duduklah kereta tu. Jalan sikit. Balik sekarang ada wuduk, wajib kena qada. Itu panggil semayang hormat waktu. Alhamdulillah. Boleh tak tiup makanan dan minuman yang apa? Yang panas. Ni kalau menguap, sunat tak tutup mulut? Kalau dalam keadaan junub, boleh tak berzikir dan istighfar kepada Allah Ta'ala? Boleh. Ingat tu kan? Yang tak boleh baca Quran dalam masa janabah. Hadap haid dan nifas dan junub. Junub ni jima' atau keluar mani. Boleh berzikir, tak boleh baca Quran. Mana boleh lah. Subhanallah, alhamdulillah, baca doa boleh. Boleh belaka. Innalillah, ratib boleh belaka. Melainkan ketika sedang junub. Sedang jima' tak boleh. Sedang jima' tak boleh. Tak boleh. Bukan pasal junub, pasal tepat tak boleh sabar. Tak boleh ingat belah-belah jimuk, belah ratib. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan buat gitu. Haji tu. Haji Mak. Haji Mak sihat dah. Tak pun sihat apa. Tak apa tu. Ni seminggu bayar 2 gila baik tu. Ni benda. Menguap ni kena tutup mulut tak? Apakah hukum tutup mulut ini? Dia kata kalau menguap sunat tak tutup mulut. Jawabnya sunat lah tutup mulut. Nabi kata man tasa iza tasa aba ahadukum falyaba yadahu fi au kama qala. Barang siapa yang menguap, maka hendaklah letakkan tangannya pada mulutnya. Mana tutup lah. Tutup. Sunat tutup mulut kalau menguap dah. Jangan nak tutup mulut. Jadi apek kau kapah. Macam singa. Bunyi pula. Komaunya tu bila. Ni. Boleh tak tiup makanan dan minuman yang panas? Jawabnya makruh. Makruh tiup makanan. Nabi kata dalam satu hadis sahih, jangan tiup makanan dan jangan bernapas sambil minum. Boleh tiup. Dan kalau tiup dosa, tak berdosa. Sebab apa makruh? Membawa penyakit. Walaupun bukan penyakit kronik sampai ke mati, tetapi maknanya boleh membawa kepada rasa tidak sihat. Nabi bukan pakar-pakar makanan pun. Nabi bercakap ni wahyu. Allah wahyukan beritahu pada umat. Lepas tu kalau makanan panas jangan tiup. Makan anak. Anak laki perut. Jangan tiup. Dan kalau kipas angin tu orang bakar sate, kipas angin tak apa.
Dia tak boleh tiup dengan mulut. Dulu orang tak tahu lah ni orang buat kajian. Bila buat kajian betul sungguh Rasulullah. Sebab bila kita tiup, bila kita tiup, dia akan keluar daripada mulut kita apa benda? Carbon dioxide. Kan carbon monoxide. Carbon dioxide ni dalam sains dipanggil benda HO2, CO2, CO2 keluar daripada mulut. Bila kita bernafas, gitu. Dia keluar CO2. CO2 ni dia kena dengan air HO2. HO2, air. Dia gabung dua ni dalam kimia, dia akan jadi asid. Akan jadi HCO3. Betul tak? Jadi gitu. Maka minum dia jadi macam pedih itu. Pedih walaupun kita tak rasa pedih, tetapi perut pedih. Gitu dah hikmahnya. Masa Nabi kalau buat kajian ni, ni orang kaji. Banyak dah putusan kajian sama berlaku. Makanan itu akan terjadi seperti tape, ada unsur cuka dalam. Lepas tu kalau tiup dengan kipas tak apa, buat dengan tangan tak apa. Buat dengan tangan. Nampak? Ni kita tiup dah. Soalan seterusnya. Kesan poligami kepada masyarakat Islam. Ni bukan soalan, ni tajuk ceramah ni. Ni kali soalan biar pendek dan jawapan tu padat. Kalau gini kita kena jawab panjang lebar. Tapi tak apa, dia ada salah dia tanya, tapi ini boleh buat tajuk ceramah ataupun tajuk satu seminar. Yang kedua, li'an dan jalan penyelesaiannya di dalam Islam. Bukan payah, panjang. Yang ketiga, pengertian zihar, contoh-contoh zihar dan cara Islam mengatasinya. Yang keempat, hukum jual beli secara angsuran. Yang kelima, jual beli yang dilarang dalam Islam pun panjang lebar jugalah. Jadi poligami ini sebenarnya sangat-sangatlah baik di dalam keadaan masyarakat sekarang. Iaitulah keadaan orang perempuan lebih ramai daripada laki-laki. Di antaranya, kalau kita kahwin seorang sama seorang, maka orang perempuan ratusan ribu tak akan dapat suami. Akhir zaman ni Nabi kata orang perempuan